Assalamualaikum, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Hari ini 2 Disember 2020 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kami harapkan agar adik-adik, kakak-kakak di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa khabar Jess? Khabar baik Gas. Selamat pagi Gas. Selamat pagi. Dah sarapan dah pagi tadi? Sarapan apa? Sarapan bread sahaja Gas, diet. Jaga perut Gas. Apa nak diet? Dah okey dah ni. Tak, perempuan ni sensitif sikit Gas. Tak apa. Yang paling penting, kita kena sentiasa ambil makanan yang sihat, banyakkan serat, lebih-lebih lagi dalam musim pandemik COVID-19 ni. Betul. Dalam pada itu, kami nak mengucapkan terima kasih atas sokongan anda. Kerana hari ini, Jess, tanggal 2 Disember 2020 genap episod ke-30 sudah Sejahtera Asia bersiaran kepada anda. Semenjak hari pertama kita bersiaran iaitu pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Juga banyak feedback positif yang kami terima. Jadi terus hantarkan cadangan anda untuk topik-topik akan datang ataupun video-video menarik ke laman sosial kami Jangan lupa, iaitu betul. di Sejahtera Asia, iaitu di Facebook, Instagram dan juga email. Di email kami di sejahtera@tvstv.my. Baik, macam biasa kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Setakat semalam 1 Disember 2020, Malaysia merekodkan 1472 kes positif COVID-19. Ini menjadikan keseluruhan jumlah kes positif kekal sebanyak 67,169 kes. KKM juga memaklumkan bahawa bilangan kes sembuh COVID-19 malam adalah sebanyak 1,552 kes, iaitu lebih tinggi daripada bilangan kes positif yang direkodkan. Juga setakat semalam, duka cita dimaklumkan bahawa 3 kes kematian telah dilaporkan di Sabah. Ini termasuk 1 kes bukan warga negara. Jadi, kita masih belum menang. #kita jaga kita, sama-sama kita ratakan lengkungan pandemik ini. Perincian untuk COVID-19 di Sarawak, Jess. Okey, untuk perincian berita COVID di Sarawak iaitu semalam bertarikh 1 Disember 2020, COVID di Sarawak mencatatkan 1 kes positif baharu di daerah Kuching. Ini menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 1,065 kes. Kes yang ke-1,065 adalah seorang warga tempatan yang juga pelatih Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM yang tiba dari Sabah. Dan yang berbahayanya Gas, kes ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19. Jadi kita beralih kepada perincian kluster. Tiada kluster baharu diripotkan di Sarawak, namun masih lagi ada 6 kluster yang aktif iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill, kluster Wisma Seberkas. Dan bagi kes sembuh pula di Sarawak adalah kes sembuh baharu terdapat 9 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Ini telah menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh meningkat kepada 1,031 orang. Namun masih terdapat 33 PUI baru direkodkan semalam dan juga 6 masih lagi menunggu keputusan makmal. Masih juga kita berharap keputusan itu negatif lagi nanti, Yas. Okey. Dan juga ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak adalah Kuching dan Wiri masih lagi kekal berstatus kuning, manakala 38 buah daerah lagi kekal berstatus hijau. Dan perincian berita yang seterusnya, Gas. Baik, untuk perincian berita yang seterusnya, kita nak bawakan dulu perincian untuk berita Asia. Hong Kong, Singapura tangguh gelembung perjalanan. Hong Kong dan Singapura semalam, Jess, membuat pengumuman untuk menangguhkan gelembung perjalanan yang menjadi tamparan baru kepada industri pelancongan dan penerbangan mereka yang teruk ketika memerangi lonjakan COVID-19. Perjanjian yang membolehkan orang ramai melakukan perjalanan antara pusat kewangan terbabit tanpa kuarantin telah dijadualkan pelancarannya pada 22 November yang lalu. Tetapi terpaksa ditangguhkan selama 2 minggu kerana Hong Kong mengalami lonjakan kes secara tiba-tiba. Jadi penundaan ini sebenarnya, Jess, juga memberi tamparan hebat kepada negara-negara lain kerana negara-negara lain sebenarnya berharap agar skema yang diaplikasikan di Hong Kong dan Singapura ini dapat menjadi model untuk dipraktikan ketika pandemik COVID-19 ini. Tapi tak apa, diharapkan di sebalik ujian COVID-19 ini adalah hikmahnya yang lebih besar nanti, insya-Allah. Dan bercakap pasal hikmah ni, satu berita baik yang kita terima setakat semalam 1 Disember 2020.
Datuk Seri Siti Nurhaliza hamil anak kedua. Alhamdulillah. Tahniah Datuk Siti. Spekulasi dirinya Jess berbadan 2 terjawab apabila beliau sendiri semalam mengesahkan beliau telah hamil 4 bulan. 4 bulan berkongsi dah. fasa kehamilannya, penyanyi Aku Bidadari Syurgamu itu mengaku lebih selesa berehat di rumah menjaga kesihatan diri dan kandungan berikutan pandemik COVID-19. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada para peminat yang telah mendoakannya. Jadi kita di Sejahtera Asia Jazz juga nak ucapkan semoga Datuk Seri Siti Nurhaliza sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan bak kata orang Sarawak, semoga dipermudahkan urusan. Semoga mujur jurus dah semuanya sehingga Datuk Siti selamat bersalin kelak. Jess, kakak pasal mengandung Tok Jess adalah petua orang Sarawak Tok sebenarnya Jess. Bak kata orang dolok lah. Tapi saya Tok Siti tahu menangkan isi. Orang kata mun kita mau dapat baby kulit bersih kena makan buah delima. Elak minum kopi, elak makan kicap. Ya, saya lagi tahu Jess. Benar juga. Kami perempuan ya. Tapi yalah, apa-apa pun yang paling penting dalam pandemik COVID-19 Tok, kita jaga kesihatan kita. Hari Tok Jess, apa topik kita? Hari topik kita iaitu berkenaan dengan seorang selebriti terkenal tanah air yang melanjutkan pengajian dalam PhD beliau. Bukan yang pertama, yang kedua iaitu di Sepanyol, dan beliau ini merupakan Miss World Malaysia tahun 2008. Berbakat. Betul. Brand with intelligent, beauty with intelligent. Beauty with brand, macam Jess lah. Terima kasih Gas. Dan beliau juga Jess berkongsi dengan Gas bahawa perjalanan beliau dalam industri seni dan dalam pelajaran beliau bukan satu perjalanan yang mudah. Dan itu yang akan dikongsikan oleh Dr. Suwinsi ini bersama dengan kita melalui Maya sebentar sahaja lagi. Jadi jangan lepaskan peluang ini, saksikan dan teruskan setia bersama kami dalam Sejahtera Asia sehingga ke hujung rancangan. Dan insyaAllah kita akan tease juga di akhir nanti apa episod menarik untuk esok hari. Jadi jangan ke mana-mana, saksikan VT ini. Terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kat sini, saya sekarang kat Turkey, tadi kat Malaysia, check-in semua sangat ketat dan banyak dokumen yang kena prep. Tadi pun kat airport KLIA tak banyak orang. Sekarang kat Turkey kena tunggu 7-8 jam. Lalu saya transit ke Valencia. Memang ketat dan kena berhati-hati. Lepas balik pun kena quarantine. So sekarang tengah tunggu kat airport. So journey yang berlainan dah tahun yang keempat untuk belajar kat Spain. Jadi tak tahu apa yang akan berlaku kat situ. So nantikanlah, saya akan shootkan nanti bila saya berada di Spain. See ya. Valencia tadi sangat-sangat ketat, tengok immigration semua sangat ketat. Jadi sekarang sampai Valencia kena self quarantine 14 hari. So yes, peace. Akan bermula perjalanan saya ke sini. So akan berhati-hati, semua sangat ketat dan kirim salam untuk semua kat Malaysia. See ya, adios.
Kembali kita dalam Sejahtera Asia dan kali ini susah guys nak cakap sebab Sejahtera Asia sangat berbesar hati dengan seorang tetamu yang saya kira seorang yang berjiwa besar, seorang beauty queen yang pernah mencipta rekod dengan Malaysia most number of academic degrees obtained by a beauty queen and most number of academic degrees obtained by a recording artist. Guys, perkenalkan kepada anda Dr. Suinsi. Hai. Hai Doktor. Apa khabar semua? Hola, ¿cómo está? Sekarang saya kat Spain, jadi sekarang waktu petang kat sini. Jadi terima kasih kepada semua dan memang rasa berbesar hati untuk live kat rancangan ini. Yeah. So sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Doktor, can you share with us how's your stay dekat Spain sekarang, Doktor? So sekarang ni kita segmen khabar dari Spanyol. Sebab kita tahu Spain mungkin ialah dengan rusuhan lagi dan mungkin dengan situasi COVID-19 lagi. Boleh tak Doktor ceritakan? Boleh. Sebenarnya minggu ini saya kena balik ke Malaysia, tapi sebab COVID kat sini pun meningkat dan COVID kat Malaysia pun meningkat, jadi saya batalkan plan saya balik ke Malaysia lalu kat sini dulu sebab kat sini pun kita ada curfew. Jadi selepas pukul 12 kita tak boleh keluar sampai pukul 6 pagi. Dia ada polis kat sini semua sebab sini kes kita 100,000 mencecah 100,000 kes, lebih banyak daripada situ. Jadi sekarang memang masa dia sangat it's very dangerous dan sangat bahaya. Jadi kita kat sini pun kita work from home. Universiti saya pun kita tak pergi universiti, kita do every research. Semua bahan-bahan benda saya dah berpindah semua kat rumah saya. Jadi kita hanya work online and study online sekarang sebab sebenarnya universiti saya pun last month dia kena COVID juga. Jadi kita dilarang pergi sekolah sebenarnya. So case itu dia ada macam student COVID clan kat situ. Tapi sekarang sini pun sebab banyak student yang balik negara mereka, jadi sini sebenarnya harga rumah dan juga sewa tak ada orang sewa, jadi harga sekarang sangat murah. Sebenarnya dulu saya sewa satu bilik mungkin 300 euro, sekarang sampai 100 euro saja. Jadi sampai you nak beli rumah kat sini pun harga dia memang dia runtuh. Jadi sekarang memang kita tengok tahu banyak bubble-bubble kat sini dan kita pun kat sini pun kita berhati-hati dulu sebab bagi saya sentiasa cakap mungkin sekarang I think tak banyak orang kat luar negara dan sekarang polisi dia sangat ketat. Jadi dia tak bagi artis ataupun orang untuk bekerja kat luar. Jadi hanya student yang boleh pergi sekarang. Jadi kita memang sangat susah. Macam visa saya juga sebab COVID semua sebenarnya tahun ini saya tahun yang keempat dah. Jadi tahun keempat pun banyak benda yang belakang saya kena selesaikan dan bukanlah mudah kat sini sebab kat sini pun kurang orang ASEAN dan tak banyak orang Malaysia, jadi saya macam orang ganja kat sini. Dengan rusuhan dekat sana, is it getting better, Doktor? Madrid is quite bad, tapi Valencia is under control rusuhan. Tapi sebenarnya rusuhan kat sini pun asalkan anda boleh jaga sendiri. Sebenarnya kadang-kala berita dia memperbesarkan berita tersebut. Kadang-kala sebab mereka rusuh sebab I think human rights dan semua dan sini Valencia dia ada rusuhan yang mungkin dia tak cukup pekerjaan. Terutamanya selepas COVID ini saya tengok banyak restoran yang tutup dan saya tengok banyak orang yang hilang kerja sebab sini ekonomi dulu dah tak bagus tapi sekarang lagi teruk, tapi you have to keep going. Orang kat sini pun mereka cakap mereka dah melalui banyak benda, jadi rusuhan ini dia kadang-kala dia pun secara aman damai dah sebab kadang-kadang kalau you rusuhan pun janganlah membahayakan orang di sekeliling, terutamanya COVID sekarang. Jadi sini under kawal, under control. Dulu mereka ingat macam COVID itu bohong. Sebenarnya mereka ingat adakah ini satu sindiket, tapi bila mereka tahu dan mereka tengok banyak berita semua, mereka pun jaga sendiri sebab mereka tahu bahawa kes ini jikalau kita tak bersatu padu, dia satu pandemik yang
yang besar yang kita tak dapat untuk control. Macam kawan-kawan saya cakap pun, macam saya sendiri, saya belajar kat semua negara berlainan. Buat kali pertama ada kes begitu, dan banyak benda yang kita tahu bahawa dari segi undang-undang banyak benda yang akan tertunda ataupun event tertunda, banyak kerugian, tapi masalah ini bukan niat kita, tapi itu satu niat yang besar, alam semula jadi yang kita tak dapat kawal. Jadi memang satu pandemik, ataupun bagi saya lagi ganja sebab saya seorang kat luar negara. Jadi perjalanan saya menjadi I think lagi susah. Bagi saya, I almost wanted to give up sebab masa itu saya cakap, ala COVID, ala semua, adakah perjalanan PhD yang kedua ini, adakah ia sesuai untuk saya? Sebab kat sini pun saya kena belajar bahasa Espanyol. PhD yang pertama memang dalam bahasa Inggeris, tapi kat sini semua bahasa Espanyol, teritori yang berlainan, Eropah berlainan daripada UK, US, semua berlainan. Jadi masa itu PhD yang pertama semua orang dah marah saya gila. PhD yang kedua langsung semua orang cakap dia dah gila sampai tahap yang tak tahu yang apa dah. Jadi banyak yang cakap you sebenarnya nak apa ya? Bagi saya pun sebenarnya bila saya buat master yang kedua saya kat sini pun saya dah berasa adakah ini terlampau banyak. Tapi saya cakap sebab COVID ini pun, sebab saya dah belajar banyak benda, sebenarnya saya sekarang pun saya shoot kat rumah, saya tak boleh balik shooting pun, saya sekarang pun ambil kamera sendiri, editing semua sendiri. Bila saya fikir balik, sebenarnya banyak makna-makna tersirat yang Tuhan bagi saya melalui perjalanan ini. Terutamanya sekarang I think banyak rakyat Malaysia yang sedang tengok saya. Kenapa doktor ini kat luar negara, tapi dia bukan saja seorang doktor, tapi saya pun sedang bekerja, bukan saja saya belajar tak nak kerja, sebenarnya saya pun kerja kat luar negara. Jadi memang satu yang hybrid. Mungkin semua makna ini Tuhan dah menyediakan saya untuk untuk melalui harungan yang masa depan yang akan datang. Sebab after COVID itu cabaran yang baru. Sebab kita dah tahu researcher, kita dah standby sebab sebenarnya anda semua tahu researcher kita orang yang kat depan. Okay, so bagi saya I represent the art industry. Jadi masa itu saya dapat scholarship, saya dapat offer. Kita kena invent benda atau cara yang baru untuk mengharungi masa semua ini, terutamanya bagaimana untuk menjadi seorang yang hybrid dah. Jadi banyak sini kita belajar teknologi, bahasa dan juga benda berlainan supaya kita ada satu peluang kat luar negara. Sebab bagi saya Malaysia, saya dah kat situ 10 tahun lebih untuk my artist profile. Sekarang saya nak mencabar sendiri kat luar, daripada bawah. Saya datang sini pun saya jadi kru, saya pergi mop lantai, saya pergi gulung wire. Saya tak kisah, saya cakap kat Malaysia saya artis, tapi saya datang sini saya nak bermula daripada bawah. Sebab you have to kena hormat tanah air mereka, sebab kita datang pun bukan untuk merebut. Sebenarnya tanggungjawab seorang doktor dalam bidang apa-apa saja, kita menyumbang. Kita menyumbang baru kita ada peluang untuk tinggal kat luar negara. Jikalau anda datang merebut ataupun buat benda-benda yang bukan, anda akan dihantar balik. Ya. Jadi Dato' Suwinsi, soalan gas, with all this achievement, apa yang actually buatkan doktor untuk tak jemu-jemu sambung pengajian doktor ke peringkat lebih tinggi? What actually drive you?
Sebenarnya itu satu perjanjian dengan saya sendiri sebab bagi saya memang suka bidang seni dan bila saya kecil sebenarnya saya tak dilahirkan cerdik ataupun saya tak ada bakat. Jadi mungkin cara saya untuk belajar sesuatu ataupun memperbaharui sesuatu adalah melalui pendidikan sebab ada banyak guru yang beritahu saya bahawa pendidikan itu merupakan satu unsur-unsur yang sangat penting dan juga bagi saya jikalau saya ada populariti ataupun semua visibility ini saya tak nak bazirkan populariti dan semua ini saya tak nak hanya untuk dalam bidang seni, saya juga nak menyeru lebih banyak anak-anak muda supaya jikalau you nak ikut saya, ikut cara yang betul. Jadi bila mungkin orang atau selebriti tak fikir banyak tentang ini, tapi bila saya memang fikir bahawa jika tak ada orang yang turun untuk buat sesuatu yang bagus ataupun bila kita lead sesuatu kita kena ekstrimkan baru mereka akan ikut sedikit. Jadi untuk saya nak continue my study pun satu saya nak tengok lebih banyak rakyat Malaysia ataupun generasi yang seperti anda. Saya nak tengok anda semua lagi berjaya daripada kita. Sebab tahu tak, semua literature, semua bidang, jikalau tak ada orang yang ilmu pengetahuan tinggi, anda hanya ada experience, kita tak boleh memperbaharui sesuatu. Sebab semua ini kena ada references, seorang akan catatkan semua dan semua ini dalam bentuk tulisan. Sebenarnya semua benda ini kita tahu bahawa beberapa generasi daripada dulu sampai sekarang, ilmu pengetahuan ini adalah kunci kejayaan anda. Bukan sahaja anda tengok duit saja, tapi tahu tak saya masuk ke, bila saya masuk ke sekolah Berkeley, kat luar negara orang lagi kaya daripada kita. Kita tak boleh bandingkan. Jadi kita masuk universiti pun dia tak nak tengok betapa kaya you ada, tapi apa yang you ada. Ilmu pengetahuan, bakat, sebab bila you masuk saja, dia bahkan satu pertandingan. Jikalau anda bertanding dalam pesada dunia, duit itu hanyalah anda boleh belikan pendidikan untuk meningkatkan bakat anda, tapi kat pentas, kat dalam buku semua, otak anda dan juga keistimewaan anda. Sebab masuk je, wang itu bukanlah satu benda yang anda boleh bertukar benda dah. Dan masuk pun you kena bersedia dan jikalau kita cakap orang itu sangat miskin jikalau hanya ada wang. Jadi itu pepatah yang kita sering kali guru-guru yang beritahu kita. Of course, kewangan itu akan datang, akan semua jikalau kita dah bersedia dan dengan cara yang halal dan cara yang betul. Jadi sebab sekarang pun banyak orang yang huru-hara, saya tahu bahawa sekarang zaman bersusah semua, tapi kita tak boleh pandang balik dah sebab kita kena marah ke depan. Bila saya datang ke sini pun, saya beberapa tahun lalu, saya tutup syarikat saya start from bawah semua. Bagi saya nak nangis sebab saya sentiasa marah. Adakah ini satu yang betul? Masa itu sampai €1, saya pun saya merayu kawan-kawan saya bahawa sila jikalau saya nak berputus asa, sila tampar muka saya. Sebab inilah apa yang saya pilih. Jadi jikalau saya pilih benda itu, jikalau kalah atau menang, saya nak sampai garis kehabisan itu. Sebab bagi saya, jikalau you nak buat sesuatu, promise itu, perjanjian itu adalah lebih penting daripada keputusan. Jadi bila anda cakap dan buat lebih banyak, orang akan percaya anda. Dan bagi saya pun, kita orang seni, saya sentiasa cakap, dulu saya belajar kat UK, saya dah tengok, saya cakap masa 10 tahun yang lalu bila saya belajar kat UK, saya dah tengok jikalau anda nak tinggal kat luar negara, anda perlu ada master. Jadi bila saya balik untuk bidang seni, masa itu saya dah actually bersiap sedia sebab sering kali saya tengok polisi visa kat luar negara. Jadi sekarang memang jikalau anda tak ada PhD, anda tak boleh tinggal kat sini. Kawan saya dah banyak yang artis dah dihantar balik sebab artis visa dia tak bagi dah. Jadi you kena ambil PhD ataupun hire untuk you stay kat luar negara. Jadi kenapa banyak yang cakap, kenapa you masih kat luar negara? Sebab polisi dah bertukar. Kat sini semua orang boleh jadi orang yang bakat, tapi dia nak orang yang bakat dan ilmu pengetahuan. Di mana ini pun yang benda saya nak beritahu kepada lebih banyak rakyat Malaysia bahawa sekarang benda dah
tukar dah benda. Dulu tak perlu semua ini, tapi sekarang kenapa saya buat sebegitu? Sebab policy dia, immigration dan juga working permit, taxation, semua dia dah ketatkan dan mempertingkatkan lagi dah. Kat UK, US lagi teruk. Anda ada PhD pun kena balik. Tapi sini, jika anda PhD, anda boleh dapat working visa, anda boleh set up your production daripada, I think cara yang paling murah sebenarnya. Sebab kat sini pun dia bagi scholarship, rental tak tinggi semua, dan kita dari segi PhD ini pun cara saya untuk dapatkan ilmu untuk menyumbang balik kepada negara. Sebab jika saya ajar saja, saya tak dapat ajar setiap hari, tapi tesis ataupun rencana ataupun benda-benda yang kita tulis, murid-murid yang akan datang akan baca. Jadi kita kena strategik macam sekarang. Kenapa online? Dulu mana ada online interview. Dulu jika saya kat Spain, teruklah, semua orang tak dapat tengok Wincy, macam Wincy macam lepus kat Malaysia. Tapi sekarang walaupun saya kat Spain ataupun satu hari saya pergi lagi tinggi, sentiasa saya akan kat sini dan sentiasa jarak itu dekat saja. Saya tak perlu hanya kat Malaysia. Tapi cara itu you kena ada strategi, dan strategi ini saya dah tanam 15 tahun. 15 tahun sampai sekarang memang kawan sekarang my cohort semua orang yang ada double master, triple master dah dihantar balik. Sekarang hanya 2 orang kita yang tertinggal saja. Jadi kita kena teruskan. Kat sini pun saya nak menyanyi atau berlakon dalam bahasa Espanyol. Sebab market sebenarnya jika anda buat tesis, tahu tak market sini dia Spanish merupakan kedua bahasa yang besar. Jadi online jika anda tengok banyak Latin semua Instagram dia 20 million, Despacito yang paling tinggi, sebab banyak orang yang sebenarnya berbahasa Latino. Macam banyak orang yang berbahasa Malaysia, bukan bahasa Inggeris sebenarnya. Tapi bahasa Inggeris itu bila kita pergi international kita kena bertutur dalam bahasa Inggeris. Tapi bila kita buat research, buat music semua, saya kena buat research. Saya tak boleh, saya dah datang sini tanpa strategi, tanpa sebab alasan. Bagi saya tak nak buzzer masa. Bila saya kat sini, saya nak tembusi pasaran dia. Bila saya kat Taiwan pun saya pergi, sampai sekarang saya terbang ke China untuk show, sebab terbang daripada Spain ke China 40 jam satu kali, dan saya tolong produksi untuk cut cost. Jadi kadang-kadang kita masuk tak tidur, dan saya pergi balik 80 jam untuk satu program. Oh my God. Yeah, so I was like, tak ada orang faham tau. Macam kita, 80 jam. Ya, 80 jam untuk satu program, dan saya kena cepat balik sebab sini pun saya tak boleh tinggalkan sebab sini benda dah jalan, dan saya jikalau tak teruskan scholarship akan ditarik balik semua. Jadi stres dia bagi saya sekarang macam reality show yang sebenar. Dan bagi saya pun, saya kena bertungkus-lumus belajar bahasa Espanyol. Dulu pun saya tak bertutur dalam bahasa Melayu, tapi sebab saya nak menceburi bidang Melayu, saya terpaksa pergi belajar. Jadi benda-benda banyak orang yang cakap, alah saya tak tahu ini, pergi belajar. Alah saya tak boleh ni, belajar. Sampai anda dapat. Sebab saya banyak orang cakap, okey tunggu nasib, tunggu ini, tunggu itu. Jangan tunggu dah. COVID ni dah datang. Benda tak akan jadi senang, benda akan jadi lagi susah, dan kat luar negara semua dah double master baru ada kerja. Satu master pun dia tak ada kerja. Bagi kita macam foreigner, okey? Bagi kita macam foreigner, tak ada PhD, tak ada tempat bagi kita. Ya, jadi we have to push the barrier. Jadi
out of all the challenges and achievement, boleh tak kita nak tahu siapa antara individu yang mendorong Dr. Swincy dalam hidup doktor? Bagi saya, emak saya dan sebenarnya banyak kaum wanita, terutamanya banyak kawan-kawan saya yang kaum wanita yang cakap dengan saya, Wincy, kita tak ada peluang dah. Mungkin banyak kawan saya dah kahwin semua. Jadi anda harapan kita untuk marah ke depan, terutamanya untuk wanita berdikari kat luar negara. Dan bapa saya pun walaupun dia kadang-kadang marah saya sebab saya seorang macam saya bahkan seorang lelaki. Dia lebih tradisional. Jadi bagi saya cakap bapa saya nak buatkan benda yang lagi besar sebab ini bukan untuk saya sendiri saja. Kita tak boleh pentingkan diri saya sendiri. Kita kena setkan satu contoh ataupun benda yang generasi yang akan datang dia akan tengok. Sebab bagi saya pun sebab banyak media ataupun banyak fans saya yang cakap harapan akhir dah pergi saja. Bagi saya pun saya nak pergi dengan cara yang betul. Sebab sekarang jika anda nak pergi cara semua ini, you have to go through all this thing. Wang itu semua itu tak boleh guna dah. Ataupun anda sekejap popular, tak boleh. Anda jika tak tahu buat produksi, anda tak tahu buat semua benda-benda kat belakang, hanya tahu berlakon atau menyanyi saja, memang tak cukup dah sekarang. Jadi bagi saya pun guru-guru saya semua, sebab saya pergi banyak sekolah dah dan saya dah tahu banyak orang yang menolong Wincy sepanjang perjalanan ini. Jadi sebenarnya banyak orang yang di belakang saya yang berikan dorongan. Ada pun yang pijak Wincy, tapi pijakan itu ataupun semua ini saya jadikan dorongan saja sebab saya sentiasa cakap the show must go on. Tak kira apa, tak kira gempa bumi, tak kira COVID, tak kira apa, pendidikan dan show pasti akan dan perjalanan saya pasti akan sampai. Saya tak kisah dah sebab dulu pun sentiasa marah. Dulu tahu tak PhD yang pertama saya sentiasa kena curi-curi buat thesis sebab manager masa itu tak bagi, sebab saya faham juga. Jadi bila saya graduate pun saya pergi luar negara, saya pun curi-curi buat semua. Bila saya graduate dapat apa semua baru saya kemukakan. Sebab bagi saya pun kadang-kadang jikalau saya macam tak ready, saya tak nak cakap. Jadi bagi saya pun saya sentiasa ada satu prinsip. Sentiasa jangan bazil, sentiasa ambil benda balik. Jadi bagi saya cakap, saya tak, jikalau kat luar saya belum mencapai apa-apa, saya nak cabarkan saya sendiri, jangan balik dulu. Sebab kadang-kadang I faham banyak orang cakap alah balik rumah saja selesa. Tapi tahu tak, dulu pun saya buat sebegitu. Dulu pun banyak macam bapa saya cakap, balik untuk tolong bisnes. Tapi saya cakap tak boleh. Saya nak pergi dulu. Kadang-kadang bila anda buat sebegitu, anda bolehlah mencabar lebih banyak dan juga jangan takut. Anda bukan seorang saja. Banyak orang fans yang tag saya, semua sebenarnya sekarang susah. You tengok kat social media semua happy, sebenarnya semua menangis. Bagi saya pun, saya dah nangis banyak kali. Saya pun dah takut banyak kali. Saya dah cakap, kita dah takut sampai tak kira dah. Tak kira kita buat saja. Asalkan kita buat, Tuhan yang akan tentukan. Tapi Tuhan itu memang dia sangat fair dan juga benda jikalau anda buat pasti datang. Jikalau anda tak buat, tunggu saja. Dia tak akan hasil. Jadi bagi saya pun banyak orang yang tolong saya dan banyak orang yang cakap keep going. Jadi bila kita manusia juga. Jadi kita perlukan sokongan itu dari masa ke semasa. Jadi kadang-kadang pun jikalau anda berasa letih, tutup saja, pergi tidur dulu. Saya pun kadang-kadang saya tak nak emosi itu ganggu saya. Macam kita buat show juga. On set, on live, tak kira you nak menangis, tak kira apa pun, you have to perform your best. Tak ada, kita kat sini pun tak ada cakap, okay, you tak ada wang, you tak ada exam. No, you go for your exam first. Masa itu saya pun cakap dengan mereka, saya tak ada wang dah. Dia cakap tak kira, you pergi exam dulu. Lepas itu you boleh tahu. Jadi disebabkan semua ini, saya tak kisah semua, saya hanya tumpukan my goal, my vision. Dan disitulah saya sekarang masih marah ke depan
tak tahu apa-apa yang akan berlaku. Bagi saya pun setiap tapak, setiap benda pun saya kongsi balik supaya jikalau apa-apa pun generasi yang akan datang dia dapat pergi lebih jauh. Ya. Dr. Swinsi, Dr. Swinsi ni seorang yang suka mencuba sesuatu yang baru, dan untuk makluman semua, Dr. Swinsi ni dia tak pernah skip puasa setiap tahun. Dan timing dia puasa tu sama dengan timing puasa masyarakat Islam, which is pada bulan Ramadan, dan tak cukup dengan tu, puasa 6 pada bulan Syawal pun dia nak try. Puasa juga tak dekat Spain ni? Ya, saya sebenarnya dah puasa 3 tahun kat Spain. Jadi setiap tahun 16 jam kat sini. Dan kena susah kat sini, tapi sekarang dah biasa bagi saya sebab kita daripada negara Muslim dan saya daripada dulu sekolah Melayu, dan memang saya bila saya pergi MasterChef bila semua berpuasa saya nak cuba. Dulu saya akan berasa mustahil saya dapat berpuasa, tapi lepas berpuasa 1 tahun, setiap tahun pun saya cakap ada manfaat dia, dan juga dia memang satu bulan yang sangat-sangat penting. Bagi saya banyak orang yang cakap, adakah anda Muslim? Saya cakap bukan, saya bukan Muslim, tapi saya hormat kepada umat-umat Muslim, dan juga saya nak merasai apa yang umat-umat Islam yang merasai, terutamanya kita rakyat Malaysia, majority semua situ masih Muslim. Jadi bila saya puasa pun saya cakap, sebenarnya dia satu benda yang bagus. Sampai hari ni sebenarnya banyak fans saya yang bukan Melayu dah ikut saya puasa dah. Banyak yang tag saya. Dulu tahun pertama saya dimaki, dicaci, saya cakap kenapalah Amoy ini berpuasa semua ini. Saya cakap tak kisah, saya puasa lagi. Sampai sekarang mereka dah letih nak cakap, kita ikut sajalah. Ibu bapa saya pun daripada marah sampai mereka yang belikan yang kurma kepada saya. Jadi dulu mereka tak tahu apa itu kurma semua ini. Saya cakap, ini umat Islam yang kita kena tahu unsur-unsur dia. Sampai sekarang jadi dia macam guru tau. Guru jangan marah dah, kita buat saja. Murid-murid akan ikut. Jadi saya cakap, saya belajar saja, saya puasa saja, saya suka hati. Dulu memang banyak orang cakap, Wincy ni gila, Wincy ni kenapa puasa hanya ada populariti. Kalau saya nak populariti, saya tak akan puasa 10 tahun. Itu satu perjanjian tau. Perjanjian yang berpanjangan. Saya cakap, perjanjian saya dengan Tuhan. Saya cakap, saya nak puasa, saya nak tumpukan perhatian. Jikalau umat Islam boleh buat sedemikian, kita pun boleh buat. Sebab sekarang, terutamanya kita berbangsa berbilang, kita kena hormat. Jangan hanya kita hormat daripada permukaan. Kadang-kadang saya suka. Sebab kawan-kawan saya banyak yang Islam. Dan sekarang pun saya jadi duta Islamic Relief. Saya merupakan orang Muslim yang bukan Muslim, orang Cina yang pertama yang join untuk duta mereka. Masa banyak orang pun tanya, adakah saya dah convert semua? Saya cakap, I respect. Saya pun sebenarnya saya pun praktis Christianity, saya pun hormat Buddhist, semua kat luar negara pun kita saling hormat saja. Jadi bila kat luar negara pun itulah saya yang bila mereka tanya apa itu puasa, saya boleh terangkan kepada mereka apa itu puasa. Jadi semua ini adalah sesuatu yang budaya kita, ataupun dia bukan saja dari segi agama, sebab sekarang kita dah zaman yang baru dah. Jadi zaman yang baru kita pun saya tengok banyak orang asing pun kat luar negara, dia cuba memahami apa unsur-unsur adat-adat di Asia ataupun di Malaysia, sebab bagi mereka kita macam sama saja, tapi saya cakap Asia Tenggara dengan Asia Timur tak sama. Jadi kita tak boleh hanya cakap kosong, kita kena showkan diri kita sendiri secara contoh. Jadi bagi saya puasa itu, saya akan puasa seumur hidup dan tak pernah miss. Saya sentiasa cakap bila saya sentiasa bila bulan puasa saya lagi gembira daripada umat Islam. Saya sentiasa tanya kawan Islam saya, adakah puasa dah sampai? Sebab setiap tahun kita kena check kalender, dan bila saya kat luar negara pun saya kena check timing semua. Sampai aplikasi, saya pun ada aplikasi puasa semua. Sampai umat Islam semua kawan saya cakap, you lagi profesional daripada kita ya.
Kita Malaysia satu, komuniti yang besar tak nak melayak. Bumi kenyalan di bawah bayu dalam Malaysia. Kita jaga, kita bangkitkan bersama, harumkan negara ini Malaysia. Kita merdeka. Itulah lagu Muhibah. Yang saya kira, saya perasan tadi penyanyi ada daripada orang kata pengacara TVS sendiri. Pengacara TVS Sembang Kencang. Betul. Berbakat. Dialah mengacara, dia juga menyanyi. Itulah lagu Muhibah. Dan bila kita bercakap mengenai perpaduan ini, Jess, seperti yang kita dapat kaitkan dengan interview ataupun temu bual bersama dengan Dr. Suwinsi tadi, di Malaysia ini kita punyai pelbagai kaum. Malah di Sarawak sendiri lebih daripada 27 etnik yang kita ada. Dan Dr. Suwinsi ini walaupun seorang non-Muslim tetapi seorang yang gigih untuk berpuasa. Orang bulatnya nyalah excited nunggu bulan Ramadan. Si cukup dengannya bukan setakat bulan Ramadan tetapi Dr. Suwinsi juga sangat orang kata excited untuk puasa 6 di bulan Syawal. Walaupun orang cakap dia macam gila sebab kenapa nak berpuasa. Tapi Dr. Suwinsi ni dia respect agama lain juga dan juga menyanjungi agama lain juga. Ni apa gila. Ramai orang cakap dia gila belajar. Itu orang cakap lah. Gila belajar itu memang selalu antara yang dikaitkan dengan Dr. Suwinsi ini. Tapi kita lihat dari sudut yang positif. Kerana apa? Kerana Dr. Suwinsi ini sudah pun orang kata melanjutkan pengajian PhD yang pertama sebelum ini, iaitu dalam bidang pengurusan perniagaan pada tahun 2016. Dan dalam situasi pandemik COVID-19 ini, ramai orang yang mungkin down, tak bersemangat. Tetapi Dr. Suwinsi lebih bersemangat melanjutkan pula pengajian dalam PhD yang kedua untuk bidang muzik. Di Spanyol. Itulah kami bawakan kabar dari Spanyol bersama dengan Dr. Suwinsi tadi. Kalau Jess boleh ceritakanlah mungkin peringkat pengajian Jess setakat ini. Okey, syukur Jess sekarang ni dah menamatkan master. Dan bak kata Dr. Suwinsi tadi bukan mudah guys, emosi. Dr. Suwinsi sendiri menangis sebab nak completekan dia punya PhD dahulu. Dan juga pengalaman untuk belajar di tempat lain tu memang agak sukar lah guys. Tapi apapun ini membuatkan Jess lebih bersemangat dan menyambungkan pelajaran ni ke peringkat lebih tinggi lagi guys. Bila tu? Itu akan datang. Mungkin tahun depan. InsyaAllah sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Jess dan untuk mereka di luar sana yang cintakan ilmu pengetahuan ni. Dan bercakap mengenai ilmu pengetahuan, topik kita untuk esok hari, kita akan bersama dengan seorang guru daripada SMK Merbau Miri. Bukan biasa-biasa, Jess. Bukan biasa-biasa. Menggunakan platform online learning ini dengan menggayakan busana pakaian tradisional. Pakaian dari kaum Melanau, daripada kaum Iban. Pada hari Deepavali hari itu, walaupun seorang sahaja pelajarnya yang sambut Deepavali, sanggup Cikgu Nancy menyarongkan sehari untuk memeriahkan online learning, menjadikan jumlah kedatangan pelajar sangat memuaskan, iaitu 95% dan lebihannya tak dapat nak join disebabkan kekangan internet. Syabas kami ucapkan kepada Cikgu Nancy. Jadi esok topik kita Cikgu Nancy. Sebelum itu Jess, topik yang kedua. Topik sebelumnya adalah Nana Shivi, iaitu hantu atau buaya gas? Tanya saya hantu atau buaya pula. Hantulah, hantu ketuk pintu rumah orang. Hantu ketuk pintu rumah orang. Apa-apa pun, esok kita akan bersama dengan Cikgu Nancy dan Nana Shimei. Lagu baru beliau, Ragu-Ragu. Esok Jess, dalam Sejahtera Asia. Esok episod 31. Terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.
show you, let it take you by wonder. Listen closely, the sounds of the rivers call for you, and the rainforest too. Here is where legends come alive and cultures thrive. Here is our paradise. Homeland, stories that lies in the roots of our soil, like pieces of gold. There's more in the mountains and seas. There's more